الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita dahulukan majlis dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Setinggi-tinggi ucapan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, izin dan rahmat dari Allah dapat sama-sama saya dan tuan-tuan muslimin muslimat hadir mendirikan solat secara berjemaah. Dan alhamdulillah, dengan limpah kurnia rahmat inayah dari Allah, kita dilapangkan seketika waktu untuk sama-sama kita berada dalam taman-taman syurga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, taman-taman yang menjadi kegemaran daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan salam kehadrat junjungan besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang insan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan dengan kehadirannya. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat kepada sekalian alam ini. Moga-moga kita telah menjadi daripada kalangan orang yang sentiasa memperbanyakkan ucapan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita telah termasuk daripada kalangan orang yang sentiasa memperbanyakkan akal lidah kita untuk sentiasa ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Barakallah. Wa yastaghfirullah innahu kana ghaffarur rahim. Wa yastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Dan mintalah ampun pada kamu akan Tuhanmu, yakni Allah, bahwasanya Allah Ta'ala itu amat mengampuni lagi mengasihani. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, di antara amalan-amalan yang menjadi suatu kemestian, amalan-amalan yang menjadi suatu perkara yang mesti dilakukan dan bahkan menjadi tabiat daripada kalangan orang-orang soleh, ialah setiap daripada mereka itu sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana sesungguhnya istighfar itu mengangkat darajat seseorang itu di sisi Allah. Di samping ianya mengampuni akan dosanya, yakni diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya ulama, suatu perkara yang biasa dan menjadi satu kemestian, bahkan menjadi tabiat orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni orang yang berilmu, orang yang beramal, orang yang ada tinggi darajatnya, keimanannya, takwanya dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melazimi lidahnya itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun istighfar itu merupakan satu kalimah yang mudah disebut, tetapi tidak mudah menjadi satu amalan yang melekat di hati. Ya abdi, sesungguhnya dalam satu hadis kursi, sesungguhnya sekalian hamba-Ku, bahawasanya sesungguhnya Aku dekat kepada mereka, yakni orang yang melakukan kesalahan di waktu siang dan di waktu malam, dan mereka mengampuni, meminta ampun kepadaku, dan Aku mengampuni akan dosa mereka.
Innallaha ghafurur rahimah, dan sesungguhnya Allah berkata, aku penuh dengan sifat rasa kasih dan sayang, sentiasa mengampuni dosa sekalian hamba-Ku. Dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala menyeru di waktu siang dan di waktu malam. Wahailah sekalian daripada orang yang melakukan dosa, wahai daripada orang yang sentiasa buat kesalahan, wahai daripada orang yang sentiasa melakukan kesilapan, yang telah terbiasa dengan kesalahan, sesungguhnya aku mengampuni dosa sekalian daripada hamba-Ku. Allah kata, aku sentiasa mengampuni sekalian dosa daripada hamba-Ku. Dan daripada itulah orang yang sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini orang yang sentiasa melazimi lidahnya itu dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mereka itulah di antara orang yang terpelihara daripada dosa dan sentiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu hakim muslimin muslimat, satu kisah yang paling mudah, yang paling simple, yang paling senang. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Pendek je istighfar tu. Tapi kalau Allah tidak memberi keperkenan pada kita, maka kita tidak mampu untuk melafazkannya. Ya, ibadat ni adalah satu benda anugerah daripada Allah. Iman itu adalah satu inayah daripada Allah, sutikan daripada Allah Ta'ala, izinkan kita jadi orang yang beriman. Adapun beramal itu adalah atas kemuliaan Allah beri kepada kita. Dan sekecil-kecil amalan ialah orang yang membasahi lidahnya itu dengan ingatannya bizikrillah ila fillah. Ia berzikir kepada Allah untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil-kecil perbuatan. Kenapa sekecil-kecil perbuatan? Sebab kita nak istighfar tak payah bayar duit. Kita tak payah keluarkan duit. Bahkan kita tak perlu melabur banyak. Kita hanya lidah kita saja melafazkan kalimah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Sebab itulah dikatakan oleh para alim ulama sufi, menjadi kebiasaan bagi kami dan menjadi tabiat. Menjadi tabiat. Ada 3 lafaz kalimah yang menjadi tabiat orang-orang alim ini. Pertama, kalimah bismillah. Dia nak buat apa-apa dengan bismillah. Bahkan Sunnah Al-Habib Ali Zainal Abidin disebutkan, ini menceritakan dalam satu kisah cerita Al-Imam Ali Sayyidina Al-Abidin. Imam Ali Sayyidina Zainal Abidin, saat kali langkahnya berjalan, dia sentiasa melafazkan kalimah astaghfirullahalazim, dan tak kali bergeraknya saja perjalanannya ia tidak melafazkan dia dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Berkat nak khabar jaganya menjadi suatu biasa di lidah mereka ini, orang-orang soleh ni, dengan kalimah bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim, Allahumma salli ala Muhammad. 3 kalimah ni kalimah yang menjadi kebiasaan bagi orang-orang soleh. Latah juga sebut astaghfirullahalazim, latah juga sebut juga Allahu akbar, latah juga melebutkan lidahnya itu dengan kalimah-kalimah dengan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu itu anugerah. Nak ingat pada Allah tu anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah Ta'ala akan beri kepadanya, memperbanyakkan lidahnya itu ingat kepadanya. Kalau kita nak jadi orang yang di kalangan orang yang dicintai oleh Allah selain daripada kita baca Quran, kata Imam Al-Ghazali, maka lidahnya itu lebih banyak menyebut nama Allah berbanding dia menyebut akan makhluk. Lebih banyak menyebut akan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nama makhluk. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam satu hadis kursi yang kita bacakan tadi berkenaan dengan, wahai sekalian daripada hamba-Ku yang berbuat kesalahan di waktu siang dan malam, mohonlah ampun kamu kepadaku, dan sesungguhnya aku sentiasa mengampuni akan dosa hamba-Ku. Allah Ta'ala menyeru kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada umat Rasulullah, beritahu kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyakkan kamu minta ampun kepada Allah,
perbanyakkan kamu sering minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ni muslimin muslimat dalam keadaan dunia hari ni yang kita sedari, kita ketahui bahawasanya kita berada dalam suatu persimpangan kebinasaan. Kita sedang berada dalam suatu persimpangan kebinasaan. Kita tengok apabila rumah-rumah Allah Subhanahu tidak digemari oleh orang-orang yang mengaku mereka itu Islam. Tak ada ramai dah orang. Bukan sini saja, kat lain pun kebanyakannya begitulah. Kalau di sekitar kita tengok Kemamang ni beginilah. Bukan semualah, tapi kebanyakannya beginilah. Kita tak tolaklah, mungkin ada orang sakit, mungkin ada orang musyakah, mungkin ada orang sibuk. Tapi apa yang kita nak sebut pada kita, diri kita sendiri, kiranya mana Allah menghendaki seseorang itu, maka Allah membuka baginya jalan-jalan kebaikan yang amat banyak. Dan di antara tanda-tanda permulaan kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita, Allah Subhanahu wa taala beri dulu kepada kita hati yang cenderung kepada kecintaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksud bila cinta pada agama ni semangat akad dera saja, tak. Semangat beragama tu mesti dengan ilmu. Dia nak kepada ilmu dulu. Cinta kepada ilmu dulu. Cinta kepada ilmu, kerana ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Dan kejahilan itu adalah kegelapan. Seseorang yang mencari ilmu, iaitu seseorang yang sedang membina cahaya di dalam diri dia. Dia bina diri. Maka bila kita tinggal ilmu, maka kita kosonglah jiwa kita. Sebab tu dalam kehidupan kita, bila kita tengok usia makin masuk 40, 50, 60, 70, baki umur kita ni makin sedikit. Makin bergerak jam ke jam, minit ke minit, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, masa ke masa, tahun ke tahun, makin pendeklah usia kehidupan kita di atas dunia ini. Maka tidak ada jalan bagi kita orang beriman, yastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Ampun kamu kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah, bahawasanya Allah Ta'ala itu amat mengampuni dan lagilah ia amat mengasihani daripada kalangan orang-orang yang beriman. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering beristighfar sebanyak 70 kali dalam waktu sehari. Adapun kata ulama, istighfarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dengan makna Nabi ada dosa. Istighfar Nabi bukan makna Nabi ada dosa, tetapi istighfar Nabi itu sebagai tanda tawaduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda zuhud Nabi, sebagai tanda bersyukurnya Nabi menjadi manusia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul bagi sekalian umat manusia. Kerana sudah pastinya Nabi dan Rasul itu terhindar mereka daripada kesalahan. Sama ada kesalahan tu adalah kesalahan kecil, apatah lagi kalau kesalahan yang besar. Apatah salah besar, hak kecil pun tak ada pada diri Nabi dan Rasul. Kalau orang tu kata tiba-tiba dia kata Nabi pun buat dosa kok, dia telah menjatuhkan martabat kemuliaan darajat seorang Nabi yang diangkat oleh Allah Ta'ala untuk menjadi pemimpin kepada umat. Inna Allah la yaghfiru wa an yushriku bihi syai'a. Dan Allah Ta'ala kata, aku mengampuni bagi sekalian hamba-Ku akan sekalian dosanya, melainkan dosa syirik. Dosa benda yang kita buat atas dunia ni, Allah Ta'ala akan ampun bila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa orang tu, contoh kita kata minum arak ke dia, zina ke dia, curi ke dia, ragu orang ke dia, pukul orang ke dia, segala dosa dia, tinggal solat sekalipun, katanya bagi orang yang melakukan dosa dengan Allah Ta'ala, sekalipun dia ni datang kepada Allah walaupun sehari dengan niat bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah tetap akan mengampuni dosanya. Allah tetap akan mengampuni dosanya, melainkan dosa orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu syirik ni nampak kita faham, tapi kadang-kadang
Ada orang faham tapi buat tak faham, ataupun kadang-kadang dia faham tapi dia sengaja juga terjebak dengan perkara-perkara yang sedemikian. Mudah sangat menjadikan satu asbab itu sebagai satu benda yang bertepatan dengan hakikat. Tu jarang tu. Kalau tak cocok dia kata mati. Saya ni dah kena COVID ni sabit cocok ni. Kalau saya tak cocok mati dah saya. Nah. Padahal kita tu adalah harus saja. Benda hak berlaku. Ubat kita kok makan Panadol. Dia kata sabit Panadol ni baik. Kalau tak ada Panadol mati saya. Boleh jatuh kepada kalau dia beriktikad demikian dengan niat untuk menjadikan Panadol itu atau sebab itu sebagai punca utama, maka dia boleh jatuh pada syirik. Mudah tak? Berapa sebut syirik? Bila sebut syirik, tak ada peluang dah masuk syurga Allah Ta'ala. Syirik, dosa syirik ni kalau dah bertaubat kepada Allah, tak ada peluang masuk syurga. Walaupun dia ni serebang 16 lilit atas kepala, 3 butir telur ayam duduk atas beli sipang. Walaupun dia tasbih hari-hari, walaupun dia ni selawat hari-hari, tapi kalau dia berpegang dengan pegangan yang salah, yang menyebabkan dia terkeluar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia ni dikira sebagai orang yang tersalah dan tidak lagi dia menerima keampunan oleh Allah Ta'ala kecuali dia melafazkan ataupun bertaubat betul-betul dia anggap kejahilan dia tadi. Sebab tu ada orang kadang-kadang dia buat main. Budak-budak sekolah contoh kita tengok. Dia kata bila orang tanya agama apa, dia kata saya tak mahu dah yang nak agama Islam, saya nak jadi agama Kristian pula. Lafaz-lafaz yang demikian boleh menyebabkan terjebaknya seseorang itu dalam keadaan kesyirikan. Adapun sebahagian ulama menghukumkan kalau dia bercakap atas kerana dasar dia tak tahu, dia jahil, maka dia berdosa besar, pun tetap kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebanyakan daripada sebahagian ulama mengatakan siapa yang melafazkan suatu perkara yang jelas dengan lafaz itu menjatuhkan dia kepada kelembah binasa, yakni syirik, maka dia jatuh murtad. Wa'iyyazubillah. Sebab tu Allah kata innallaha la yaghfiru dzunubi wa yasyriku bihi syai'a. Aku ampun segala dosa manusia. Segala dosa lain tu ampun belaka. Dia tinggal sembahyang. Walaupun seseorang itu dalam mazhab kita meninggalkan solat dengan sengaja. Hari ni ramai orang tinggal solat dengan sengaja. Ramai, penuh. Musim-musim cuti sekolah, musim cuti-cuti duduk di tepi patah, ramai mana orang tak sembahyang. Dia mari waktu zuhur, dia balik dekat-dekat dengan maghrib. Kena molek orang maghrib baru balik, tak sembahyang. Kita tahu tu sebab kita pergi. Ada satu tempat tu kita perhati. Adalah tempat kita pergi cuti tu. Kita ni pakat 2, 3, 4 orang, apa sejadah cari kiblat kita sembahyang. Oleh kerana dalam perjalanan jauh ni kita sembahyang situ. Ambil bawa air wuduk dalam botol dan sebagainya, kita sembahyang siap-siap. Duduk dah situ sehingga masa mari tu dah molek masuk zuhur, habis dah molek pula masuk waktu asar, dekat-dekat nak garib baru kita balik. Tapi ada satu keluarga ni, dia duduk situ, bermula daripada masuk waktu zuhur sampai masuk waktu asar, nak habis dah pada waktu asar, dah molek kita masuk kereta, orang pun maghrib, dia masih lagi duduk di situ. Bermakna dia tinggal dah 2 waktu salat dengan sengaja. Kata ustaz mungkin dia jamuk. Nak jamuk mana? Kita mari orang baru bang, dia ada dah. Kita semayang, dia tak semayang. Kita tunggu. Masuk waktu asar. Masuk waktu asar kita jamuk dah, selesai dah, tak apa dah. Dan kita balik lebih kurang oleh kerana bakar ayam, pogeng, family apa semua dah sedia 2-3 jam, dah molek. Orang pun bang. Kita pun berangkat balik. Dia pun balik sama dengan kita. Balik sama dengan kita. Cuma kereta berbeza. Bermakna 2 waktu solat tu dia tak semayang. Lagu mana? Tak. Bercuti patut boleh pahala, tapi boleh bala sebab tak semayang.
Sekali dengan ayah, sekali dengan mak, sekali dengan anak-anak. Tak? Yang berani sebut sebab kita tengok. Sebab kita nampak. Suka sangat barangkali duduk patah siapa tak sedar. Meninggalkan solat dengan sengaja. Meninggalkan solat dengan sengaja. Sehinggalah hilang daripada segala pahala yang dia buat pada hari itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan katanya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bagi sekalian daripada orang yang melazimkan dirinya itu dengan istighfar, maka dia dimudahkan akan jiwanya itu untuk diperelokkan akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah orang yang beristighfar tu adalah orang yang berdosa, pertama dia diampunkan dosa oleh Allah. Yang keduanya, dengan dosa yang dia buat itu, dengan istighfar yang dia lazimkan itu, dia akan dimudahkan dengan mendapat kemuliaan di sisi Allah Ta'ala untuk menjadi orang yang berjaya untuk meninggalkan maksiat. Sebab itulah cumanya nak kena istiqamah, nak kena tetap, nak kena buat dan sentiasa buat. Mujahadah kita kepada agama ni kena buat semua. Ada orang dia duduk dalam hidup dia ni, dia tetap sama. Dia kata bila awak boleh istiqamah semayang masjid, saya tak ada masalah, memang istiqamah sama. Tak, dia kena perlu ikhtiar tiap-tiap hari, kena ada mujahadah. Ada hari iman kita kuat, ada hari iman kita lemah. Ada hari kita gagah, ada hari kita sakit. Itu Tuhan beri dah atas diri kita. Ada kala kita sihat, ada kala kita sakit. Begitu juga iman kita, ada kala naik, ada kala turun. Sebab kita ni bukan daripada orang yang duduk dalam kalangan orang-orang yang hudalil muttaqi, orang yang duduk pada tinggi imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak kerja dalam martabat tinggi, dan salah satu daripada jalan nak kerja kepada supaya kita jadi orang yang dekat dengan Allah dan bertambah ketaatan kita kepada Allah ialah dengan istighfar. Istighfar. Sebab itulah istighfar lepas waktu solat tu mustajab. Antara waktu banyak kita kena istighfar lepas solat. Sebab itulah kalau kita tak lorak tara mana, tak ada musyakkah mana, kalau boleh lepas pada bagi salam jangan terus kita tinggal tempat solat kita. Kalau boleh nak tinggal pun istighfar dulu 3 kali, lepas tu kita baca ayatul kursi baru kita bangun. Ataupun masa kita bangun tu dalam keadaan kita jalan kaki nak tubik daripada surat, daripada tempat kita solat, kita pun baca ayatul kursi. Besar fadilah dia. Kalau nak comel, sempurnakan dalam setiap kali waktu solat 4 perkara tu kena ada. Pertama istighfar, yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai habis. Yang ketiga subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 100 kali. 33 34 1 kali. Allahumma ajirna minan nar. Kalau seorang Allahumma ajirni minan nar. Tapi kata lah ulama, kalau muat jamak pun tak apa juga. Allahumma ajirna minan nar. Niat untuk mukmin sekali, untuk ayah sekali, untuk adik-beradik sekali, dan seluruh kaum muslimin muslimat. Niat untuk minta ampun. Berapa kali? Hak paling afdal 10 kali. 10 kali. Dalam kali kita berjemaah, tu imam buat 3 kali, kita ikut 3 kali. Hak 3 kali, 7 kali lagi tu kita buat dalam diri kita. Kejap ya, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma anta salam wa minta salam. Sampai habis. Lepas habis pada itu tutup dengan doa. Tutup dengan doa. Tutup dengan doa kita. Jangan kedekut, jangan jadi orang yang sombong, kerana Allah tidak suka kepada orang sombong. Sebab tu keberkatan kita, di antara tanda keberkatan waktu kita, kita tenang dalam solat. Antara tanda umur kita tua dah ni, antara tanda berkat umur kita ni hak makin lanjut ni, berkat umur kita, Tuhan bagi keberkatan solat dan ibadat kita sentiasa berada dalam keadaan tenang. Tu tandanya kita ni waktu kita berkat. Tapi kalau semayang kita kejar semua, ujung waktu semua,
Lepas tu pula semayang lorak sama dengan urusan dunia yang tak sudah, tu tanda waktu kita kurang berkat. Nak tengok pada waktu keberkatan dia, tengok. Kalau ada masa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanda waktu kita berkat pada hari itu. Banyak dak waktu tu kita boleh ingat pada Allah, kita boleh ingat pada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Banyak dak kita boleh baca Quran. Banyak dak kita boleh beristighfar. Banyak dak kita boleh buat ibadat. Banyak dak kita boleh solat. Banyak dak kita boleh buat amal-amal kebaikan. Kalau banyak pada hari itu, bermakna waktu hari itu ialah waktu yang paling berkat dalam kehidupan, waktu sepanjang waktu yang kita ada. Tapi kalau dalam sekian waktu, kata Habib Umar Al-Hafiz, seseorang yang dalam sepanjang kehidupan harian dia, Allah Ta'ala tak benarkan dia untuk bermanja dengan Allah melebihi daripada waktu dia wajib semayang saja. Kalau dalam waktu hidup, dalam tempoh seharian kita tak ada masa dengan Allah, tolak waktu wajib saja. Makna kata lepas pada waktu dok semayang tu kita dengan dunia saja, itu bermakna hati kita telah jauh daripada pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada hari tersebut. Dan masa waktu kita pada hari itu kurang barakah. Tidak boleh menjadikan alasan kerja untuk kita ingat pada Allah. Untuk tidak boleh jadikan alasan kita bertugas untuk kita lupa untuk zikir kepada Allah. Sebagaimana tuan-tuan tengok orang yang Allah cintai duduk dalam LRT tu pun boleh lagi baca Al-Quran. Dulu tengok telefon pelik, orang tua-tua marah. Bila duduk cakap dengan orang tua, budak-budak ni duduk tengok telefon. Orang tua cukup batang. Sekarang menjadi perkara biasa. Duduk kedai kopi pun serupa. Ajak minum air. Tapi bila duduk ngadak, aku tengok telefon, mu tengok telefon. Dah minum air, lipas 2 ekor duduk dalam dak sedur. Tak? Ajak minum air bukan main. Bila duduk dekat, ngadak dengan telefon. Lepas tu kita nak tengok keberkatan waktu kita. Allah Ta'ala izin dak dalam sekalian 24 jam waktu ni untuk kita ingat pada Allah, bermanja dengan Al-Quran. Dah ada masa dah kita. Tak ada masa dah. Pengkaji barat dah mula sibuk bercakap tentang kemunculan Dajjal. Orang kafir pun percaya Dajjal mari. Orang Islam telah mula membicarakan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi. Hari ni di kiri kanan belakang dan depan orang mula menceritakan bagaimana tanda-tanda permulaan berlakunya salji. Bukan kali pertama, ini merupakan kali ketiga dan kali keempat telah mula berlaku. Awal salji mula berlaku turun ialah pada tahun 2009. Sebelum tu juga pernah berlaku tapi tak banyak. Tahun 1982 berlaku di tanah Arab. Kalau dikira dalam hadis berkenaan dengan tidak akan berlaku kiamat melainkan apabila salji telah turun ke di bumi tanah Arab, bermakna kira pada tahun 2009 tu ialah dia merupakan kali keberapa dah salji tu. Orang yang kerja di angkasa lepas, orang kafir, orang Jepun, dia mula mengkaji bahawa dunia ni akan hancur. Dia apabila dia melihat ekosistem mula tercemar, dia mula melihat ekosistem bumi mula terhakis. Dia dah melihat daripada orbit luar bumi ni berlaku keratakan, maka mereka percaya bahawa adanya hari kehancuran. Kita orang Islam ni pagi petang siang malam pada kena tipu ke TV, pagi petang siang malam. Start daripada lepas subuh sampai subuh semula tipu ke rancangan TV. Tipu ke stesen TV. Hari hujan, mari hari cuti sekolah, dia beri pada kita, anak-beranak kita, cucu kita hiburan berkenaan dengan cerita kartun, cerita telemovie. Biar cerita tu berulang-ulang. Cerita tu berulang-ulang. Bayang Cinta kolesterol. Cinta kolesterol tu tahun 2006 tak silap saya. Masa tu saya tingkatan 5. Diulang-ulang benda sama. Ulang-ulang benda sama. Kita duk bayar ke dia?
30, 40, 60 bayar ke Astro. Nah, lepas tu pagi pukul 9, pukul 10, pukul 11 kita tengok iklan workshop. Kena tipu gitu. Nah, itulah dunia kita nak tengok. Nah, itulah apa yang kita didedahkan. Mari cuti, itulah benda yang kita tengok semua. Nah, batu kurang keberkatan. Sebab tu saya pernah berkesempatan pergi rumah orang soleh di Kuala Nerang, Kedah. Umur muda lagi, 43 tahun, tapi dia ni di antara orang yang kuat ibadat. Rumah dia tak ada TV. Rumah dia tak ada TV macam rumah kita. Rumah kita kau pecing, kau besar TV. Nah, patut bila kita pecing, anak besar dah, TV tu tak ada dalam rumah. Tapi kau besar dia, boleh duit pecing, beli TV kau besar. Kalau boleh nak duduk dalam TV. Mesin basuh kau besar. Padahal rumah duduk 2 orang, laki bini. Cucu balik setahun sekali. Ni raya tak tahu boleh balik ke tak. Hari ni kes 9,000 lebih ni. Barangkali tak ada raya pula kat ni. Kajak minta maaf pula. Sebab tu orang kata tu jangan beli lagi baju raya. Lasih jangan tukar lagi makcik. Sabar dulu. Otak kita raya ke lasih. Raya lasih. Ni 3 bulan utama yang Allah Ta'ala beri ni. Sedar tak kita dah masuk nak dekat dengan Ramadan dah. Sahabat-sahabat Nabi bila datang saja bulan Rajab, berkenaan dengan bulan Rajab, maka mereka menambahkan ibadat mereka. Permulaan nak bersedia memasuki bulan Ramadan. Mari masuk bulan Rajab, masing-masing slow belaka. Kerja mereka slow. Abdul Rahman bin Auf, dia berhenti berehat bukan bulan Ramadan. Mari bulan Rajab, dia telah mula menumpukan ibadat setelah kewafatan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serupa juga dengan Abu Bakar, serupa juga dengan Sayyidina Umar. Sahabat Nabi masuk saja bulan Rajab, pada ketika itulah mereka telah mula menunjukkan kesungguhan mereka untuk meninggalkan dunia dan untuk bersedia menyambut bulan kemuliaan, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak. Orang kita dah masa ni cari tukang jahit. Masuk bulan Rajab cari tukang jahit. Masuk bulan Syaban, tukang jahit pun tulis depan pintu rumah dia, setelah tutup tempahan. Tak terima tempahan. Masuk bulan Syaban kat lagi, iklan TV akan terbit berkenaan dengan kuih raya. Lepas tu Yusuf Tayyub akan terbit cerita tentang kurma. Daripada kecil sampai kita besar, sampai tua, sampai mampu. Benda gitu kita ada semua. Tak ada masalah benda tu, biar dia berlalu lah. Tapi kita jangan hanyut dengan dia. Patut ni kita tengah bersedia dah masa ni. Kita tengah kena cuba dah. Isnin Khamis, kalau kita sebelum ni tak puasa, kita kena cuba puasa. Kita tak mahu ngajuk. Kayak mula mari bulan Ramadan ni bahagian street. Kayak ada soalan orang tanya, saya kena Covid, tak apa tak puasa. Saya kuarantin Covid ni 2 minggu. Tak apa ke kalau saya tak berpuasa? Dia musing, benda tu dia bermusing. Mari musing ada benda bodoh dia mari. Sebab tu kita, sahabat-sahabat Nabi, begitu juga dengan tabi'in. Mari saja masuk saja bulan Rajab, masing-masing telah mula menanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Slow dah aktiviti mereka. Kita mari bulan Rajab ni, kalau kita tengok konsert kita dah sudah. Ada semua. Hiburan dah habis. Apa kita fikir benda tu? Sebab tu melibatkan keberkatan dalam kehidupan kita sebagai anggota masyarakat. Masa yang engkau lalui itu tidak berulang, melainkan masa yang mendatang itu perlu diisi dengan ketaatan. Kata Imam Hasan Al-Banna. Masa hak mu lalu dah tu, dia tak pusing dah, tak lari dah. Hak kemarin dia tak akan ulang balik. Tapi masa yang engkau lalui ni, hak ke depan ni, mu kena cuba perbaiki ketaatanmu. Semoga engkau mendapat keberkatan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia ni kalau kerja dah habis. PT ada 1,000, dia nak 2,000. Ada 2,000 nak 3,000. Ada 3,000 ada 4 nak 4,000. Ada 4,000 dia nak 5,000. Orang kaya koh dia nak kaya. Orang miskin cita-cita nak jadi kaya. Daripada orang kaya dia cita-cita nak lebih kaya. Daripada orang kaya yang lebih kaya nak jadi jutawan, nak jadi hartawan. Itulah dunia. Wa man kana yuridu satar dunia. Kalau mu ikut pada kerja dunia, mu tak kadang kamu. Mu akan saja sentiasa kena follow dia. Tapi kalau wa man kana yuridu hasatul akhirah,
Kalau mu daripada kalangan orang yang hidup di dunia kerana akhirat, dunia akan berada di sisi. Dia ada mari sama. Sebab apa dia mari sama? Kita bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Nah, orang naik motor, bila dia bawa motor, dia suka tengok alah sedapnya kalau boleh naik kereta kacil. Orang naik kereta kacil, berhenti kat traffic light, tengok ada kereta pontong wajah. Dia kata, kereta aku tak ada aircon, sedapnya kalau boleh pontong wajah macam dia tu. Boleh tinted kiri kanan, boleh ada aircon, sejuk sikit anak aku duduk di belakang. Orang yang naik kereta wajah, dia naik atas highway pula. Siapa atas highway pula, dia nampak kereta Subaru. Hak baru tubik, hak sport tu. 2.0. 145,000 suti. Nah. Dia kata sedaknya yang kalau boleh pakai kereta tu derah kat kita boleh balik kapur. Kalau balik sama tak apa. Nah. Nafsu dia kata, bini dia kata abang berangan sama. Kita hak ni pada hak ni pak tua pak mampu kalau dia kata. Nah. Cita-cita. Nah. Orang naik Subaru tadi, tiba-tiba dalam perjalanan dia siapa dia Alostar, dia tengok ada orang mari dengan helikopter atas. Mari helikopter, dia kata ke bini dia pula, Allah ya, kita rasa kita laju dah sedapnya kalau boleh beli helikopter cuti. Nah, sedapnya boleh beli helikopter cuti. Bini dia kata abang seberangan helikopter lah, barang kemas saya dah bertambah lagi. Kau ada pun bagi gada, nak beli kapal terbang mana? Dah cukup sama dunia ni. Bila dia nak berhenti ikut kita, bila dia nak berhenti paksa kita supaya ikut dia, bila kita tak ada dua. Pertama kudrat. Yang kedua Tuhan tarik pada kita otak yang waras. Kita pergi hospital, siapa di hospital, kita cek penyakit, doktor pun suruh masuk dalam bilik, doktor cakap, abang bertenang. Abang bertenang. Kita pun tanya, apa doktor? Saya nak cerita berkenaan dengan rizak penyakit abang. Doktor pun kata, ikut jangka hayat gini sekian. Abang ni tak lama dah. Lebih kurang 3 bulan lagi ada masa untuk abang hidup. 3 bulan lagi. Sebab saya tengok musuh abang ni telah mula rosak. Ni cerita benar. Dia ni ada helikopter. Rumah dia tak saya cakap kaya. Orang ada duit. Dia pergi pasar bukan dengan kereta kacil, dia pergi pasar dengan Lamborghini. Kita ni naik Mavic pergi pasar suka sangat dah. Sombong kan main, parking bahari seorang je sebelah. Tak, nyanyi buat cik nak parking kereta kacil tak boleh. Bahari seorang. Nak ayat akulah ada Mavic. King in the road. King atas jalan raya. Ni doktor kata usus abang ni tak boleh dirawat. Dan terpaksa melakukan kemoterapi. Kena buat kemo. Doktor kata bagi pilihan, sama ada abang nak teruskan ataupun abang nak ikhtiar sendiri. Secara automatik masa tu dia keluar daripada di bilik doktor, ni dia cerita sendiri. Dia dah ingat dah dalam kepala dia dah teringat dah ke kereta, tak teringat ke rumah. Satu benda je dia ingat. Dia nak cari ikhtiar supaya dia boleh sembuh penyakit. Lepas pada tu, isteri dia kata, dia balik rumah, dia hilang selera makan. Sebelum dia okey je. Dia boleh makan macam biasa. Tapi bila dia tengok, isteri dia tanya doktor, kalau ikut harapan macam mana? Doktor pun jahat juga. Jenis tak ada tomat dina. Doktor kata kalau ikut lepas-lepas, dia kata 3 bulan tak kurang. Kurang ada lebih tak. Hilang selera makan Datuk. Orang kaya. Lepas tu dia kata kalau tak buat kemo, kau cepat mati. Tak buat kemoterapi, kau cepat mati. Perkara pertama dia kata, hak terlintas dalam kepala dia ialah pertama dia fikir kalau aku mati macam mana. Dia tak fikir dah harta dia. Dia tak fikir dah duit. Kita ni yang kejar dunia ni pagi petang siang malam berambak atas jalan raya dak sudah-sudah sebab Tuhan tak tarik lagi hak tu. Bangun pagi nak makan masuk dalam mulut.
Tak, berasa nak makan nasi lemak, bahan nasi lemak. Berasa nak bahan nasi dagang, bahan nasi dagang. Berasa nak pergi jalan patah nak bahan sutun celup tepung, bahan sutun celup tepung. Tuhan bagi belaka. Bahan air manis 4, 5, 6 baldi pun tak ada hal. Tak kena kecil manis. Tak? Tuhan bagi. Sebab tu kita dengan dunia ni tak pisau. Ada semua keinginan kita yang tidak pernah sudah. Dah kena Tuhan tarik kesihatan, balik rumah. Balik rumah dia kata minggu ni abang tak nak terima tetamu. Tiba-tiba Hafiz telefon, anak buah dia telefon, ada kontrak masuk. Dia kata saya tak nak jumpa siapa-siapa. Anak buah dia kata, Datuk ni program ni, projek ni besar ni, datang ni. Dia minta nak runding dengan kita. Dia kata saya tak ada apa-apa dah, saya tak nak dah. Cuma saya minta kalau awak jumpa siapa-siapa, tanya siapa-siapa yang boleh tolong rawat penyakit kanser usus. Seluruh Malaysia dia cari. Duduk daripada Pucuk Sabah sampai ke Kuala Terengganu dia mari. Mana dia dengar nama orang boleh buat, dia akan jumpa. Sekarang ni masa dia hanya tinggal lebih kurang dalam, kalau ikut jangka hayat doktor bagi, tinggal sebulan lagi. Mana saja orang kata ubat yang ada, dia beli. Sehingga dia pergi ke luar negara. Dia nak elok kena kemoterapi. Sebab bila dia dengar orang kata kena kemo ni, panah tubuh, patah rambut dulu, dia orang ada duit. Dia menyangkakan bahawa dengan duit dia boleh beli segala-gala. Pusing jauh dia pusingnya siapa ke mama ni, jumpalah dengan seorang hamba Allah. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz boleh tolong saya, Ustaz sebut saja, Ustaz nak apa? Ustaz tu kata kalau minta helikopter mampu. Dia kata boleh, saya tak ada masalah. Tapi kalau minta helikopter kena minta kali dengan driver, sebab saya tak boleh nak driver diri. Tak. Ustaz tu kata tak boleh nak driver, kena bawa driver. Janji baik, dia kata. Maka ustaz tu kata ke dia, Haji, inilah hakikat kehidupan. Kita ni ada limit. Duit tidak boleh beli segala-gala. Memang kalau tak ada duit, kita payah nak mendapat kesihatan. Tapi kalau tak ada kesihatan, ada banyak duit pun tidak berguna. Tidak berguna. Dia kata sebutlah apa-apa pun orang nak. Sehingga dia pernah mendapat satu sesi rawatan dibayar 10,000. Sebelum dia pergi buat, ada orang tu cakap kat dia, dia kata kalau berubat dengan dia ni, insya-Allah. Jangan percaya cakap doktor. Doktor tu hanya manusia biasa, pandai orang tu. Tapi dengan saya ni harga mahal, dia kata 10,000 kena bayar. Dia bayar cash. Bahkan dia bagi lebih. Jadi orang tu kata saya kena semayang hajat 7 hari 7 malam. 7 hari. Ni cerita dia lah. 7 hari 7 malam dia kena semayang hajat. Lepas tu kena bagi makan orang masjid tiap-tiap hari. Selama 40 hari 40 malam. Makan pula bukan nasi kabu. Nasi ayam. Nasi dengan ayam. Kena bagi 40 orang makan. Tapi oleh kerana dia ni orang ada duit, dia tanggung. Bayar 10,000 tu suku dah. 10,000 tu bayar suku dah. Tanggung pula masjid surah ni, hak 40 orang makmum ni. Lah sekali, dia berasa nak pergi surah hak buat tu. Rupa-rupanya surah tu orang tak ada. Dia berasa nak pergi, dah dia bagi pitih ni. Dia kata nak pergi dengan niat baik. Dia kata biar malam ni ada malam kelima dah ramai ajak, dia nak pergi atas mai ajak tupang sekali. Dia telefon ke ustaz tu. Dia telefon bukan ustaz saya rasa. Dia telefon ke orang tu pun tak akak telefon. Dia kita tanya kapung, orang tu sebut nama surah. Orang tu kata surah tu memang ada, tapi orang dok semayang dah situ. Mungkin barangkali dia beri 40 orang tu 40 ekor jin untuk makan. Ni dunia. Duit tidak boleh membeli segala-gala. Gelisah pergi mari tempoh ada sebulan lebih. Dan minggu lepas pula dia pula buat pula MRI sekali lagi. Dah kerana banyak dah berubat kiri kanan belakang depan ni, doktor kata usus dia semakin teruk, perlu dibedah. Ini kehidupan.
Sebelum ni berselingkuh kita cari pitih pagi, petang, siang, malam. Konon-konon dengan pitih ni kayak bila aku tua, umur 50, umur 60, oh aku boleh duduk relax. Aku boleh duduk relax Aku boleh duduk relax, duduk rumah, ni pagi petang pergi surau. Orang kata, tak, masa muda umur 40 ni tak apalah, nak sungguh-sungguh cari dunia pun kayak 45 ke atas baru duduk sejik. Rupa-rupanya tak dah. Tuhan tak jemput kita datang rumah dia. Melainkan orang usung kita bawa setelah hari terakhir kita hidup atas dunia. Habis rata cari ubat. Saya buka bonet kereta dia tu. Dalam bonet kereta dia tu ada satu bekas majung. Dia kata majung ni bermula daripada Pahang Terengganu sampai ke Kelantan. Saya beli. Tak tahu nak makan mana se. Tak tahu nak makan mana se. Lalah kali jumpa-jumpa orang kata ginilah Haji, pergi hospital buat kemoterapi. Pitih habis dah. Inilah dunia. Kesihatan tidak boleh dibeli. Sebab itulah kalau siapa nak kekal kesihatan, masa Tuhan beri sihat, sedekah banyak. Ramuan hak paling mujarab. Mari seorang Habib kepada Said Hasan Al-Jufri, seorang wali Allah. Mari jumpa dia, ajar kepada aku supaya aku ni dipanjangkan umur oleh Allah. Maka kata ulama tadi, baliklah kamu bersedekah. Sekian lama dia mari pula. Dia kata aku buat dah daripada apa yang kau miliki itu. Ajar pula kepada aku satu amalan supaya dengan amalan itu aku mati dalam keadaan kemuliaan. Habib ini kata lagi, bersedekah. Sehingga tak kala dia bersedekah, dia sedekah segala apa yang dia miliki, sehingga Allah Ta'ala beri kepada dia kemuliaan. Hasil daripada hak ia sedekah tu, ada sebahagian daripada sumbangan sedekah yang dia beri, yang daripada sedekah tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kepada dia kelebihan. Ada orang soleh yang terima sedekah dia, Allah Ta'ala beri umurnya panjang. Sehinggalah tak kala dia mari pula satu hari lagi nak jumpa dengan Habib ni, anak murid tu kata sesungguhnya Habib telah meninggal dunia. 3 kali nak mari jumpa, kali ketiga nak jumpa Habib tu mati tu. Dan dia masih lagi hidup. Seumpama juga ada kisah moden tahun 90 berlaku di Arab Saudi. Seorang jutawan, orang Pok Arab ni jutawan, dia orang kaya. Dia orang kaya, dah dia kaya, dia ni pemurah. Dia suka bersedekah, suka beri perbelanjaan, suka tolong orang. Suatu hari dia sakit dada. Bila dia sakit dada, dia masuk hospital. Dibawa masuk hospital, doktor cek, buat ECG dan sebagainya, maka doktor terkejut. Doktor panggil dia. Doktor kata macam mana awak boleh bernafas sedangkan jantung awak telah mula berhenti. Macam mana dia boleh bernafas sedangkan jantung dia telah mula berhenti? Dia pun terkejut. Dia sakit dada tu baru hari tu. Tengok mana doktor ni tak puas hati, panggil pula doktor-doktor pakar lain, mari jumpa dan buat MRI, CT scan dan sebagainya, ambil gambar. Rupanya dalam liang-liang roma hak sumbat tu, di belakang sebalik jantung dia tu ada satu wayar, ada satu urat yang bersambung dengan saluran darah. Yang daripada saluran darah tu, hak molek tu menyebabkan dia boleh bernafas sehingga pada hari tu. Doktor kata kalau ikut pada sumbat jantung awak ni, awak mati lama. Maka doktor tanya apa kelebihan dia buat. Bila orang tanya, isteri dia kata, suami aku ni, dia kata dia sentiasa bersifat dengan pemurah, bergaul dengan orang miskin dan sentiasa bersedekah. Setiap kali dia boleh keuntungan, dia berniaga berjual beli, dia akan bahagikan 70 daripada keuntungan dia untuk sedekah. Hanya 30% saja untuk dia dan keluarga. Itu keberkatan. Sekarang benda yang mustahil bagi kita, tiada mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda yang pada kita tak logik, tapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dia ada 3 kaitan besar. Istighfar, selawat dengan sedekah. 3 perkara ni, benda yang paling mudah, yang perlu kita buat kalau dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu benda saya nak tutup cerita. Minta maaf dengan niat hati saya cerita bukan nak sebut saya baik, bukan nak sebut saya soleh, tidak. Minggu lepas saya kemanangan. Sipah Pak Cukar.
pukul 12.30 malam dekat depan balai bomba. Saya daripada jalan street nak kira geliga hijau. Lampu hijau. Hijau ayah jalan tak, merah duduk diam. Dalam perjalanan saya pergi, oleh kerana hijau kita kejar hijau. Kejar hijau, tiba-tiba ada kereta dia nak U-turn. Seorang budak perempuan dia nak U-turn. Bila dia nak U-turn, saya dah beri. Bila dah beri, kita langgar dia. Kereta dia terlikuk. Terlikuk kereta dia. Dan kita ni senyap. Saya tergambar, saya senyap. Pegang steering. Tak, pegang steering. Dalam keadaan pegang steering ni, tengok aku ni hidup ke mati? Hidup ke mati? Buka mata, hidup lagi. Seolah-olah mimpi. Seolah-olah mimpi. Nak tengok kereta likut depan. Dalam hati saya kata, mati dah orang ni. Sudahlah aku. Kena tarik lesen depan. Tak. Kebetulan di tepi jalan ramai orang. Ada ramai orang, dia pakat mari tolak. Bila mari tolak, tengok ada seorang budak perempuan, lebih kurang dalam lingkungan umur 25, 26, dia keluar pada kereta. Dahi dia luka, dengan dia kata perut dia sakit dan sebagainya, dia keluar. Meluru ke kereta, dia minta maaf. Sebab masa tu kebetulan ada orang baik repair lampu, dia kata, awak kena minta maaf tau. Ustaz tak salah. Dia kata, sebab saya duduk atas sana nampak dah. Api awak merah, awak pusing. Rupanya nasib baik, dia tu jemaah kita. Awak duduk atas tu. Awak duduk atas tengah baik lampu tu, jemaah saya. Dia kata, tak apa Ustaz, saya jadi saksi. Kata. Kita kata tak apalah, benda dah kena. Cuma apa ni kita kata, saya balik. Malam tu saya balik. Esok, kebetulan insurans yang saya beli tu daripada sahabat kita. Dia telefon. Ustaz ada mana? Saya kata ada rumah. Dia tanya. Rumah ke hospital? Saya kata rumah. Bapa tanya rumah hospital. Dah kereta gitu jadi kacau lebu tu orang duduk rumah. Orang ke bawa? Orang katu bawa kereta. Sebelum tu, saya sebelum sampai kat Sipang, saya buka seatbelt sebab ada orang call. Jadi tabiat kita ni walaupun ada lesen, dah ikut juga CPJ. Tak. Kita pun akak telefon, dak sedia lepas dak akak telefon, letak kita dak masuk seatbelt. Dak airbag dak terbuka. Cuma benda yang kita sebut, bukan nak kabur bisir dari sudut itu. Satu pegangan yang saya buat, yang diajar oleh guru kami. Dia kata, jangan kamu melalui sesuatu hari dalam kehidupan harian kamu, melainkan kamu sentiasa membuat satu benda kebaikan, yang dengan kebaikan itu, semoga dengan kebaikan itu menjadi penyebab Allah tolak bala bagi kamu. Kebetulan sebelum tu saya singgah di Petronas, ada seorang makcik. Dia mari, dia kelek anak dalam lingkungan ni makcik ni, kak lah kita kata umur dia 45 tahun, lebih kurang. Anak dia demam panas. Anak dia demam panas, yang saya pegang dia panas dan sebagainya. Dia kata dia nak minta pinjam duit untuk pergi klinik. Mula-mula kita was-was, kita kata boleh berlaku ni scammer. Tapi bila kita pegang kepala anak dia, pegang tekak anak dia, betul panas. Dia kata tak apa makcik, kak duduk sekejap, saya pergi beli air mineral. Beli air mineral, kita buka, kita bantu dia. Setakat yang kita boleh baca, kita baca. Saya kata makcik, ambil air ni minum. Dan dia minta duit, saya bagi RM50. Lepas bagi, dia angkat tangan. Dia kata, ya Allah, daripada tadi aku tunggu, inilah salah satu seorang awak beri ke aku pitih. Dia kata, tolong ya Allah jaga dia daripada segala musibah dan berilah keberkatan rezeki pada dia. Saya pun ambil doa dia. Bila orang tanya sebab apa, bukan sebab daripada kita, mungkin barangkali kerana sebab kita sedekah duit ke dia. Sebab semua orang tak percaya. Bila orang tengok kereta, orang kata dak mau nak sabar, dak masuk hospital. Bukan kerana kita kebal, tapi mungkin barangkali kerana doa orang soleh tadi. Mungkin makcik tadi benar-benar anak dia dalam keadaan kesempitan dan dia minta tolong kita. Sebab tu bila mana Allah nak beri kebaikan pada kita, 3 tanda je kita tengok. Pertama, akan ada orang yang datang kepada kita dengan meminta. Orang mari ke kita minta pertolongan dengan kita. Sama ada pertolongan itu dalam bentuk duit, sama ada pertolongan itu dalam bentuk material, bentuk kudrat. Yang kedua, kita akan melihat di sisi kita ni ramai binatang-binatang yang datang untuk minta khidmat pada kita. Kita duduk kedah, tiba-tiba mari kucing. Tak, mari. Dia bukan minta ikan pun, bukan seekor, dia minta ujung. Ekor tu kita tak boleh makan tu. Tapi kita ni sombong, kucing mari tu tak beri seekor pun dia. Tak. Hak tulang tu kita tak beri juga. Padahal kucing ni teliu hak tulang tu je.
Dia tengok kat ekor ada isi sikit. Kalau kita kerak, kita beri ke dia, bukannya kita lapar. Tak. Dan yang ketiga, kalau keberkatan Allah Ta'ala nak beri kepada kita, rezeki kita itu kebanyakannya menjadi perantaraan untuk dimiliki oleh orang lain. Rezeki yang Allah bagi pada kita menjadi perantaraan sebahagiannya untuk menjadi kemudahan bagi orang lain. Maksudnya dengan rezeki banyak, tapi hak ni orang pinjam, hak tu orang ambil, hak ni kena curi, hak tu kena gini, menjadi asbab belaka kebaikan. Semoga dengan perkara itulah kata Imam Sunan At-Tirmizi sebut, Syekh Abdullah Al-Khalidi, seorang ulama sufi, dia kata, kalau diberi tanda padamu 3 keadaan ini, maka dia merupakan satu kemuliaan yang Allah beri kepadamu dalam sepanjang hari itu, keberkatan dalam kehidupan. Sebab tu muslimin muslimat rahimahullah, dalam kehidupan kita ni, kalau kita tak mampu untuk melaksanakan kebaikan, mencarilah, kita buatlah sedikit pun kebajikan yang boleh kita buat setakat yang kita mampu. Walaupun sekadar kita datang awal, buka lampu untuk surau supaya orang mudah. Mari awal sejik, sapuh tarik cicok. Ada orang susun selipar je. Susun selipar, dia pergi tandas belakang, dia flash. Lepas tu dia tengok mana-mana hok ada jakak sama tu, dia tolong bersih. Dah, jakak sama, tahu tak? Orang jenis hok melepas tu dia tak flash. Nah, jakak sama dia lekat. Ada orang hok tolong flash. Ada orang pula tolong basuh. Kalau di Pekalan Ranggu ada seorang pakcik Bilal ni, umur dia 90 lebih, tua dah. Dia mari awal, dia tak Bilal. Dia mari awal, dia akan basuh tanah. Ada satu hari saya main kuliah subuh Masjid Pekalan Ranggu. Kita sapa awal, kita ingat jin Islam. Sapa awal saya nak pergi tandah. Hari Jumaat pula tu kata-kata jin Islam. Dengar-dengar bunyi perih basuh. Rupanya dia dah lah pakai baju putih sebab aku duduk lari. Dan kita tengok daripada belakang. Dia pakai baju putih. Dia biasa pakai serban, tapi hari tu dia tak pakai serban. Dia pakai piah potek. Kucing. Kita kata ita tapak kaki, terapung gedau. Rupa-rupanya Tok Bilal. Dia tolong mari sapuh. Tolong basuh tandas kau orang guna. Dan lepas tu ia jadi azan. Ia azan, tolong azan. Tua dah umur 92 dah. 94. Azan pun nampak 4 kali mari. Ketua siang dia tengok azan. Cuma orang masjid kata kita memang dak tu kita akan beri ke dia. Sebab dia betul-betul jaga, bukan dia mari sejik sebab nak jadi Tok Bilal saja. Kalau minyak wangi tu asal royak. Kita ni pakai dah minyak. Dan mari hak dia pula, dia lombor pula minyak dia. Allah pening kepala kita. Tapi tak apalah, tu sunnah dia. Dia orang tua, kita ambil berkat. Minyak wangi hak dia pakai tu pekat molek, hak tu Arab pakai. Kita ni tak boleh. Dia mari sak minyak. Kita kata tak apa, ada dah. Ambil sikit penuh lak baju kita. Tapi tak apalah, itu keberkatan hak dia boleh buat. Dan setiap kali lepas habis kuliah, setiap kali lepas habis solat, dia akan datang kepada sesiapa sekalipun, dia minta doa. Dia kata, tolong doa Pak Cik, biar Pak Cik ni Allah berkat. Saya kata macam mana saya nak doa ke Pak Cik. Pak Cik umur 92 tahun, tapi Pak Cik mampu mari masjid pagi, petang, siang, malam. Pak Cik mampu mengaji, tapi saya ni yang datang berkuliah kadang-kadang sebulan atau 2 bulan sekali pun, saya rasa malu, dia kata. Saya kabur ke dia. Sebab dia orang soleh. Akhlaknya bagus. Bila kada ada makanan, dia akan mari dulu, ambil dulu makanan, dia akan letak dulu atas meja. Dia tak makan lagi, dia tunggu orang makan dulu. Orang makan dulu, dia tengok kita tengah makan tu, dia tambah lauk. Kita nak tolak nak bergamuk, tapi kita lah pecah perut. Tak makan. Lepas itulah lakukan kebaikan itu, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dengan kebaikan itu ia menjadi tanda kasih daripada Allah Ta'ala kepada kalian. Kena buatlah perkara-perkara yang boleh mendatangkan kebaikan. Moga kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami. Ampun dosa para sahabat, para jemaah kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
permudahkanlah urusan hidup dan urusan mati kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin.